Loading pula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 9. Saya Alia Adriana Bismak, 19 PC 01022. Saya Nurul Aisyah binti Muhammad Hadri, nombor matrik 19 BT 01019. Nama saya Nurfai binti Ibrahim bin Rahim, nombor matrik 19 BT 0107. Saya Sabrina Syahidah binti Muhammad Umar, nombor matrik 19 BT 01016. Saya Ainis Amalin binti Muhammad Azam Zamiri, nombor matrik 19 BT 01014. Saya Hani Zulaika binti Hazlim, BT 01013. Saya Siti Nur Aina Najwa binti Zul Arif, 19 BT 01018. Tajuk terus pengenalan tentang tajuk yang kami bentangkan adalah tentang syafaat. Syafaat dalam bahasa Arab diambil daripada asy-syafa yang bererti bukan tunggal ataupun tetap atau genap. Seperti orang Arab menyebut, menggenapkan sesuatu iaitu mencantumkan yang seumpamanya dengan menjadikan yang ganjil itu genap. Asy-syafa ni maksudnya genap adalah lawan kepada witir, iaitu tunggal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya demi yang genap dan yang ganjil. Syafaat dari segi istilah perantara yang mengambil kebaikan daripada sesuatu atau menjauhkan keburukan daripada dirinya. Definisi lain ialah Rasulullah SAW atau yang selain Rasul meminta daripada Allah pada hari kiamat supaya diberikan sesuatu manfaat kepada seseorang makhluk. Itu saja daripada saya. Okey, seterusnya kita teruskan masuk kepada syafaat uzma. Pertolongan terbesar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada semua makhluk. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar disegerakan hisab ke atas umat manusia lalu diperkenankan oleh Allah. Dari Abu Umar radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari akan dekat atas kepala manusia hingga air peluh sampai ke para telinga. Maka dalam masa mereka berkata demikian, mereka meminta pertolongan daripada Nabi Adam alaihissalam, lalu beliau menolak dan berkata, aku bukan orang untuk itu. Kemudian mereka meminta pula kepada Nabi Musa. Dia menjawab dengan jawapan yang sama seperti Nabi Adam. Akhir sekali mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW dan memohon syafaatnya. Lalu Rasulullah mengemukakan syafaatnya. Setelah itu Allah Ta'ala akan memulakan perbicaraan untuk menghakimi khalayak yang ramai itu. Maka pada waktu itu Allah mengangkatnya, Nabi Muhammad SAW, ke martabat namanya Maqaman Mahmudah, makam paling terpuji, yang dipuji oleh semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Selain daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi yang lain, para alim ulama, para syuhada juga diberikan keistimewaan oleh Allah untuk mereka memberi syafaat masing-masing. Syafaat itu adalah syafaat kecil seperti memasukkan seseorang ke dalam syurga besar. Next. Okey, baik, seterusnya untuk proses untuk mendapatkan syafaat uzma. Okey, baik. Yang pertama ialah tawali, mesti bersihkan diri bersungguh-sungguh dari segala dosa. Berjanji tidak akan mengulangi segala kejahatan yang pernah dilakukan, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Tahari mengisi dalam diri dengan berkemas amal ibadah seperti memperbanyak amalan sunat, selawat ke atas Nabi SAW dan salat semoga terbuka hijab Allah. Iaitu tajalli.
penghayatan merasakan Allah berada di mana-mana sahaja. Rasa diri matikannya setiap saat dan ketika. Buat apa saja ingat Allah dan Rasul. Seakan-akan nampak malaikat orang yang sedang mencatat perbuatan. Okay, next. Okay, syafaat segera adalah caranya memasukkan golongan umat Islam yang soleh ke dalam hisab. Rasulullah diberitakan 70,000 manusia di kalangan umatnya akan masuk syurga tanpa dihisab. Rasulullah menyatakan golongan ini adalah orang perbuatan syirik tanpa sedar, tidak menggunakan pengubatan dengan besi yang dilarang dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhannya. Daripada hadis diriwayatkan daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu. Syafaat syugra seterusnya ialah syafaat Rasulullah kepada umatnya yang mempunyai jumlah dosa dan pahala yang seimbang. Apa yang akan berlaku kepada mereka, golongan ini akan tunggu semua orang masuk ke syurga dan neraka sehingga selesai, kemudian diberikan keampunan dan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke syurga. Golongan ini digelar sebagai Al-A'raf. Dari segi bahasa, ialah tempat yang mulia atau ditinggikan dan dapat dilihat orang yang melalui tintian sirat untuk memasuki syurga atau neraka. Saya serahkan kepada saudari Anis. Okay, seterusnya ialah melepaskan segolongan umat Islam dari neraka dan dimasukkan ke syurga juga merupakan syafaat sughra. Kerana syafaat ini merupakan bantuan yang diberikan kepada golongan yang telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka agar mereka dimasukkan ke dalam syurga. Rasulullah SAW menarik mereka ketika di dalam perjalanan menuju ke neraka. Lalu baginda memohon kepada Allah supaya melayakkan mereka untuk memasuki syurga. Syafaat sughra yang terakhir ialah menaikkan darjat umat Islam di dalam syurga kepada syurga yang lebih baik. Syafaat ini ialah bagi kalangan mereka yang ditinggikan darjat oleh Rasulullah setelah mereka masuk ke dalam syurga. Syurga ni mempunyai darjat yang berbeza-beza dan syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi kedudukannya. Jadi kita ni tak cukup dengan solat 5 waktu semata-mata kerana ibadat. Kerana ibadat ni kena ada peningkatan. Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, hendaklah kamu memperbaiki amalan kamu, mendekatkan diri kepada Allah dan berbahagialah. Sesungguhnya tiada amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga. Lepas tu para sahabat bertanya, apakah termasuk dirimu wahai Rasulullah? Ya, aku pun tidak. Hanya Allah sahaja yang menganugerahkanku keampunan dan rahmatnya. Riwayat Al-Bukhari. So ni saya serahkan kepada yang seterusnya. Seterusnya adalah konsep pahala dan dosa. Konsep pahala ialah ganjaran baik dari Allah setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, atau dalam erti lain, pahala adalah balasan yang diterima seseorang jika ia melakukan perbuatan baik dengan catatan pelakunya adalah seorang Muslim. Setiap perbuatan baik seperti solat, puasa, bersedekah, Allah akan mengganjarnya dengan ganjaran yang setimpal. Bahkan satu kebaikan yang dilakukannya akan dibalas dengan kehendak Allah menjadi berlipat ganda pahala. Ciri-ciri pahala terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, pahala yang mengaitkan dengan hak Allah, pahala yang mengaitkan dengan hak manusia, pahala yang mengaitkan dengan hak makhluk. 2 kategori utama pahala, iaitu pahala kecil dan pahala besar.
Pahala kecil ditakrifkan sebagai satu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia amatlah beruntung jika sesiapa yang melakukannya. Sebagai contoh, membuang sampah ke tempat yang sepatutnya, memberi salam kepada saudara sesama Islam. Pahala kecil dapat diperoleh dengan melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW seperti bersugi, memakai wangian pada hari Jumaat. Pahala besar pula ditakrifkan sebagai satu ganjaran juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia sangat berharga jika kita melakukan kebaikan yang dilabelkan sebagai pahala besar. Sebagai contoh seperti bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW serta menunaikan ibadah haji atau umrah bagi yang berkemampuan. Seterusnya disambung oleh Hani Zulaika. Seterusnya adalah konsep dosa. Konsep dosa dari segi bahasa ialah hukuman atau balasan buruk. Kalau dari segi syarak pula ialah balasan buruk daripada Allah sebab kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang diperintahnya. Dari segi kata lain, dosa ni adalah perbuatan buruk ataupun hasil daripada perbuatan jahat yang bertentangan dengan perintah Allah. Seterusnya adalah contoh-contoh dosa. Contoh-contoh dosa kita ada terbahagi kepada 4 contoh dosa iaitu tidak membayar zakat, tidak mendirikan solat yang telah diwajibkan, meminum arak dan juga menderhaka kepada kedua ibu bapa. Seterusnya adalah hukum dosa dan pahala. Seperti yang kita semua tahu, kita ada 5 hukum dosa dan pahala iaitu wajib, haram, sunat, harus dan juga makruh. Okey, seterusnya adalah 3 bahagian dosa. Okey, dalam 3 bahagian dosa terdapat dosa yang mengaitkan dengan hak Allah, dosa yang mengaitkan dengan hak manusia dan dosa yang mengaitkan dengan hak makhluk. Seterusnya adalah 2 kategori utama dosa. Kita terbahagi kepada 2 iaitu dosa besar dan dosa kecil. Okey, dosa besar seperti yang kita tahu adalah kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia dan dijanjikan kepada Allah dengan ancaman pedih dan azab neraka daripada Allah seperti mencuri, membunuh, berzina, derhaka kepada kedua ibu bapa. Seterusnya dosa besar terbahagi kepada 3 iaitu pertama dosa besar dari sudut hati seperti riak, dengki, sombong dan juga takbur. Dosa besar dari sudut kata pula macam mengumpat, mereka memfitnah, menghalalkan benda yang haram. Itu adalah contoh-contoh dosa besar. Dan yang ketiga, dosa besar dari sudut perbuatan pula seperti kita buat rasuah, kita minum arak, kalau stres je minum arak. Tak boleh lah macam tu. Lepas tu kita keluar pada Islam, kira murtad, tak boleh. Okey, syirik dan khurafat. Itu adalah ciri-ciri itu adalah dosa-dosa besar. Seterusnya adalah dosa kecil pula. Dosa kecil ni adalah kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia yang tidak dapat dijanjikan kepada Allah dengan ancaman pedih dan azab neraka daripada Allah. Dosa kecil ni merupakan kesalahan yang luar dari lingkungan hukum hudud serta kisah. Contohnya seperti kita meludah merata-rata. Itu adalah dosa kecil ya. Lepas tu membuang sampah di persekitaran yang bersih, kita buat foto kat tempat orang, itu adalah dosa-dosa. Dosa-dosa kecil. Seterusnya adalah dan serta membuang masa. Seterusnya adalah orang lain. Kawan saya. Okey, kita masuk kepada penutup. Syafaat merupakan sebuah perantara bagi menjauhkan keburukan daripada diri. Syafaat dijadikan untuk Rasulullah sahaja dan ada juga terbahagi kepada seluruh Nabi, ada juga kepada makhluk selain Nabi. Para Nabi dibenarkan untuk memberikan syafaat kepada pelaku dosa seperti syafaat Nabi Muhammad SAW di mana baginda tidak memberi syafaat kepada 2 kelompok pemimpin yang zalim dan setiap orang yang melampaui batas dalam beragama.
Seterusnya, syafaat yang diberikan kepada baginda amat besar dan turut diminta oleh para nabi agar diberikan syafaatnya. Syafaat diberikan kepada umat Rasulullah agar tidak melakukan perkara yang mensyirikkan dengan menyembah berhala dan percaya bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang satu. Sekian, terima kasih.